Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang kamu semua, apa kabar? Hari ini satu berita tergempar yang kita dengar daripada media hari ini berkenaan dengan ini lompat parti lah, itu lompat parti lah, berkenaan dengan ada ahli PAS yang menyokong DAP secara diam-diam, kenyataan daripada Hadi, dan juga berita paling hangat hari ini yaitu bersatu di dalam JRS, yaitu di mana pemimpin bersatu telah melompat parti, telah meninggalkan parti bersatu dan kekal bersama JRS. Jadi keputusan ini sangat mengejutkan. Tapi ada satu lagi berita hangat yang aku nak tanya dengan kamu, yang aku nak kongsi dengan kamu. Di mana adakah Muhyiddin bakal dipecat? Menjadi tanda tanya. Tadi ada kawan saya tanya. Dia kata adakah Muhyiddin dipecat setelah kelihatan Perikatan Nasional ini walaupun menang di Padang Serai, namun di Sabah tiba-tiba ada yang keluar daripada bersatu. Jadi pertanyaannya, menang 1 kursi tapi hilang 5 kursi. Itu banyak menjadi persoalan hari ini. Tapi satu lagi perkongsian hari ini yang saya nak kongsi dengan kamu berkaitan Hamzah Zainuddin. Tapi sebelum saya kongsi kepada Anda berita hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua, dan tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik di Malaysia daripada channel ini. Hari ini daripada FMT, Perikatan Nasional akhirnya mengambil satu keputusan muktamad. PN melantik Hamzah, bukan sebagai pengurus Perikatan Nasional, tapi sebagai ketua pembangkang. Jadi, mesyuarat jawatan kuasa Perikatan Nasional telah bersetuju untuk melantik ahli parlimen Larut yang juga Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin, sebagai ketua pembangkang di Dewan Rakyat. Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hasan, berkata, perkara itu diputuskan dalam sebuah mesyuarat beberapa hari yang lepas. Menjadi persoalan saya, tuan-tuan dan puan-puan semua, kenapa bukan pengurusi Perikatan Nasional yang menjadi ketua pembangkang? Sebab beliau ada pengurusi Perikatan Nasional, di mana Perikatan Nasional adalah pembangkang. Pencalonan Hamzah sebagai ketua pembangkang telah dihantar ke parlimen. Kita telah menubuhkan satu jawatan kuasa dalam kalangan 74 ahli parlimen Perikatan Nasional dan bersetuju melantik Hamzah sebagai ketua pembangkang. Jawatan kuasa juga melantik pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sebagai ketua ahli parlimen PN, dan timbalannya ialah Presiden PAS Abdul Hadi sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Selain itu, Taqiyuddin juga berkata, jawatan kuasa itu juga telah bersetuju untuk melantik beliau sebagai ketua WIP Perikatan Nasional. Walaupun Taqiyuddin Hasan adalah calon bagi, kalau saya tak silap, media ada melaporkan sebelum ini, Taqiyuddin Hasan juga adalah calon bagi ketua pembangkang. Namun hari ini telah rasmi bahwa Perikatan Nasional telah melantik Hamzah Zainuddin untuk menjadi ketua pembangkang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah menurut Anda pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang ini adalah sesuai untuk beliau menjadi ketua pembangkang? Sebab kerja ketua pembangkang ini sudah pasti membangkang sekiranya ada keperluan kepada kerajaan, supaya kerajaan ini boleh bekerja dengan baik. Tapi tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang bertanya, kenapa bukan Muhyiddin yang menjadi ketua pembangkang? Sebab beliau adalah pengurusi Perikatan Nasional kan. Jadi apa komen Anda beritahan hari ini yang mengejutkan, di mana Perikatan Nasional memuktamadkan keputusan mereka setelah mesyuarat, di mana telah diumumkan oleh Taqiyuddin Hasan bahwa Perikatan Nasional telah melantik Hamzah sebagai ketua pembangkang. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih
Anda masih setia bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Hari ini satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Seperti yang kita tahu, Bersatu, ahli pemimpin Bersatu telah keluar parti dan kekal bersama JRS di Sabah. Dan mesti ada berita susulan selepas perkara ini diumumkan. Mesti ada berita-berita yang berkenaan dengan mesti ada yang sokong, mesti ada yang bangkang kan berkenaan dengan perkara ini. Tapi sebelum kita masuk kepada isu hangat hari ini, petang ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Akhirnya satu berita daripada artikel Agenda Daily, MP Bersatu yang keluar parti jika tubuh parti baru perlu kosongkan kerusi, kenyataan daripada Bersih. Adakah pemimpin Bersatu yang keluar daripada Bersatu tetapi kekal bersama JRS, apakah mereka mempunyai rancangan untuk menubuhkan parti baru? Ahli Parlimen Bersatu yang keluar parti dan sekiranya menubuhkan parti baru ataupun menyertai mana-mana parti perlu mengosongkan kerusi mereka dan diadakan semula pilihan raya. Kata gabungan pilihan raya bersih dan adil ataupun Bersih. Untuk rekod, Bersatu Sabah mempunyai 5 ahli parlimen MP dengan 4 daripadanya bertanding di bawah tiket gabungan rakyat Sabah JRS, manakala seorang lagi, Datuk Seri Ronald Kendi, bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional. Bersih memberi senario jika 4 MP Bersatu yang bertanding atas tiket JRS jika menubuhkan parti baru dan meninggalkan parti itu, maka wajar untuk mereka mengosongkan kerusi itu. Jadi kepada mereka yang sudah meninggalkan parti ini, parti Bersatu, sekiranya mereka ingin menubuhkan parti baru, mereka kena meninggalkan ataupun mengosongkan kerusi mereka hari ini. Mereka yang bertanding di bawah logo JRS, yaitu gabungan ataupun parti berdaftar, mereka tidak bertanding di bawah Bersatu. Pengenalan itu adalah apa yang mereka maklumkan kepada SPR semasa mereka mengemukakan calon, semasa mereka mengemukakan pencalonan. Jika mereka menubuhkan parti baru dan meninggalkan JRS, mereka perlu mengosongkan kerusi mereka. Katanya dipetik laporan Malaysia Kini. Dalam mana-mana senario, protokol sedia ada untuk mengosongkan kerusi ialah parlimen dimaklumkan mengenai perkara itu dan parlimen seterusnya akan memaklumkan SPR. Ini bermakna Speaker Dewan Rakyat akan memainkan peranan dalam memutuskan sama ada akan memaklumkan SPR atau tidak bahawa berlaku pelanggaran undang-undang anti lompat parti. Ketika ini Tan Sri Azhar Azizan Harun yang dilantik di bawah pentadbiran PN pada 2020 merupakan Speaker Dewan Rakyat sehingga 18 Disember dan dengan itu mempunyai kuasa untuk memaklumkan SPR jika Bersatu memfailkan aduan dengannya. Speaker baru yang hanya akan dilantik pada 19 Disember ketika sidang Dewan Rakyat Penggal baru bersidang. Terdahulu juga pemimpin tertinggi Bersatu Sabah diketuai ketuanya Datuk Haji Jinor hari ini telah mengumumkan keluar parti itu, dan ini satu keputusan yang sangat mengejutkan Muhyiddin Yassin dan seluruh pemimpin ataupun pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Ianya selepas mereka menyertai kerajaan campuran menerusi JRS bersama Pakatan Harapan, bersama Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak serta Parti Warisan. Haji Ji yang juga Ketua Menteri yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah dalam satu kenyataan berkata keputusan dibuat selepas menimbangkan landscape politik Malaysia ketika ini, terutamanya di Sabah. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Ini pasti sangat hangat. Di mana tajuk berita hari ini daripada Agenda Daily, MP Bersatu keluar parti jika tubuh parti baru perlu kosongkan kerusi.